Manusia bernama Anwar Ibrahim tu tak ada kuasa nak tentukan Najib bebas ke, Najib dapat diskaun ke, Najib apa benda ke, tak ada. Cuba fikir logik kat sini. Kalau aku jadi Anwar Ibrahim, baik aku minta Najib untuk kekal dalam penjara lama lagi. Sebab apa? Sebab Najib yang sumbat aku dalam penjara 2 kali. Okay, aku tak rasalah keputusan pasal Najib ni, apa yang berlaku dekat Najib sekarang ni, bagi apa-apa kesan kepada jihad kita semua melawan rasuah. Jihad kita berperang dengan rasuah. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Okey, aku nak berkongsi dengan hampa hari ni kes Najib Razak lah. Walaupun aku dah buat dah video bersama dengan Luqman Nur Adam, aku dah post, aku dah kongsi dengan hampa semua. Ni aku nak bawa respon sahabat aku. Sebab sahabat aku ni setiap hari dia akan update apa isu-isu semasa, apa isu-isu panas, isu yang dipertikaikan, isu yang geng-geng penyokong kerajaan perpaduan duduk sengaja nak memanaskan keadaan, nak menghuru-harakan kerajaan, dan ada juga puak-puak pengkhianat yang nak memecahkan keharmonian kerajaan perpaduan dan nak bawa Barisan Nasional ni hidup bersama dengan Perikatan Nasional. Dan apabila modal Najib Razak ni digunakan, oh, geng-geng walau ni seronoklah ambil point untuk nak hentam kerajaan, untuk nak hentam kerajaan Anwar Ibrahim, kabinet, untuk nak hentam Zahid Hamidi. Sebab Perikatan Nasional memang daripada anti dah Zahid Hamidi. So inilah peluang untuk mereka nak hentam Zahid Hamidi, mereka nak hentam kerajaan perpaduan untuk nak pecah belahkan keharmonian kerajaan hari ini. So tak apa, jom sama-sama kita dengar dulu apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi. Aku akan ulas. Aku akan bawa 3 video dia berkaitan kes Najib Razak. Jadi jom sama-sama kita dengar. Oh, Datuk Syed Anwar ni campur tangan lepaskan Najib. Dengan tujuan nak pujuk balik akar-akar apa? Akar umbi UMNO untuk sokong kerajaan perpaduan lepas. Okey, baik. Cerita pasal Najib Razak ni kan, bosku ni. Okey, kita semua tahu sebenarnya, satu Malaysia ni tahu Najib Razak ni memang ada satu hubungan yang sangat baik dengan mana-mana istana sekalipun. Okey, jadi kalau Najib ni diberikan pengampunan, pada akulah itu bukan satu berita yang mengejutkan pun. Okey, lainlah kalau ada orang tua umur 100 tu yang memang ada sejarah cuba nak hapuskan kuasa sultan, itu lain cerita lah. Okey, jadi soal pengampunan Najib Razak ni sebenarnya tak kiralah apa pun keputusan daripada lembaga pengampunan nanti, kita tengah tunggu kenyataan daripada mereka. Tak kiralah apa kenyataan tu nanti, tetap pembangkang boleh guna isu tu untuk serang, untuk tembak Pakatan Harapan. Tak kiralah Najib lepas atau tak, pembangkang tetap boleh guna isu tersebut untuk burukkan nama Pakatan Harapan, rosakkan kredibiliti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, contohnya, andai katalah contoh Najib Razak dapat pengampunan, pembangkang akan buat pula naratif yang Datuk Seri Anwar ni campur tangan lepaskan Najib dengan tujuan nak pujuk balik akar-akar apa, akar umbi UMNO untuk sokong kerajaan perpaduan lepaskan Najib. Naratif ni akan buat Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah macam gadai prinsip semata-mata demi nak tarik sokongan akar umbi UMNO. Andai kata pula nak jadikan cerita pula keputusan lembaga pengampunan nanti, kenyataan yang keluar daripada lembaga pengampunan nanti, mereka kata Najib tak dapat pengampunan. Dekat sini pembangkang Perikatan Nasional ni akan bawa pula naratif, hasut pula penyokong-penyokong UMNO, khususnya penyokong-penyokong bosku Najib Razak ni. Mereka hasut, Datuk Syed Anwar ni sengaja tak nak tolong lepaskan Najib. Anwar Ibrahim ni tak nak tolong, tak nak lepaskan Najib pun. Apa berlaku kita sekarang? Tahu pembangkang ni memang power, memang padu kalau bab-bab main naratif ni. Mereka pandai main naratif. Jadi pada aku kerajaan hari ni perlu bagi penerangan, perlu bagi kefahaman kepada rakyat bahawa keputusan untuk bagi pengampunan kepada mana-mana pesalah adalah di bawah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Mahkamah sendiri tak boleh batalkan keputusan yang di-Pertuan Agong. Okay, lembaga pengampunan bertanggungjawab memberi nasihat kepada yang di-Pertuan Agong sahaja. Tetapi yang di-Pertuan Agong berkuasa mutlak, berkuasa penuh untuk buat apa sahaja keputusan tanpa nasihat daripada lembaga pengampunan. Itu hakikatnya hari ini. Jadi apa pun keputusan nanti, apa pun kenyataan yang keluar daripada lembaga pengampunan nanti, aku nak nasihatkan kepada semua, elakkanlah bagi komen secara terbuka. Kenapa? Kerana ia boleh menyebabkan korang semua tu yang mana komen tu boleh didakwa atas tuduhan menghina yang di-Pertuan Agong. Suka atau tak keputusan tu nanti, kita nak buat macam mana? Kita tak ada hak sebagai rakyat biasa nak petikankan lebih-lebih. Kita tak ada hak. Kita kena terima je lah apa keputusan yang dibuat oleh yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong yang buat keputusan ni, kalau tak silap aku, memang daripada yang di-Pertuan Agong Abdullah, daripada Sultan Selangor yang dah balik ke Pahang.
Sultan Pahang, bukan Sultan Selangor, Sultan Pahang. Dia dah balik dekat Pahang, dia yang buat keputusan. Dan siapa-siapa majlis pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Wilayah, mereka hanya boleh bagi cadangan, mereka hanya boleh bagi senarai nama, mereka hanya boleh berbincang. Yang akan last buat keputusan tu adalah yang di Pertuan Agong. Sebab kuasa mutlak pengampunan, sama ada pengampunan sikit je, pengampunan sekata je kah, ataupun pengampunan apa-apa jenis pengampunan, semua di bawah yang di Pertuan Agong. Yang dapat Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dapat penuh. Sebab waktu tu Sultan Kelantan yang menjadi yang di Pertuan Agong, dia tahulah soal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Of course dia tahulah sebab Sultan Kelantan dekat dengan arwah Tok Guru Nik Aziz dan memang dah berhubungan dan juga memang bertemu setiap minggu, malah setiap bulan dengan arwah Tok Guru Nik Aziz sebelum arwah Tok Guru Nik Aziz meninggal dunia. Jadi siapa yang rapat, contoh macam keputusan yang dibuat oleh Sultan Pahang, Najib tu pula daripada Pekan Pahang, dia adalah link dia tu, kemungkinan lah, aku hanya ni lah, tapi sebab bekas Perdana Menteri, sebab itulah diturunkan kepada 6 tahun dan denda pun kata saya memang turun separuh. Jadi jom sama-sama kita dengar pula update tadi ni, video tadi tu sebelum Najib Razak mendapat pengampunan, sebelum majlis pengampunan keluarkan kenyataan soal Najib Razak. Dan sekarang ni untuk video yang kedua ni, selepas Najib Razak dan selepas majlis pengampunan keluarkan kenyataan soal Najib Razak. Jom sama-sama. Ataupun kelegaan untuk penyokong-penyokong bosku di luar sana. Jadi kepada rakan-rakan aku yang update mengenai kes Najib Razak. Baru tadi baca pengumuman ataupun kenyataan rasmi daripada lembaga pengampunan sendiri. Sahih, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan dibebaskan lebih awal, iaitu pada 23 Ogos 2028. Lembaga pengampunan baru sahaja umum mengenai pengurangan hukuman penjara dan juga pengurangan denda terhadap Najib Razak. Baru tadi Urusetia Lembaga Pengampunan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri memaklumkan kepada kita semua, denda yang perlu dibayar oleh Najib Razak dikurangkan daripada 210 juta ringgit dikurangkan menjadi 50 juta ringgit. Itu lebih daripada 50%. Okey, hukuman penjara pula. Hukuman penjara ke atas Najib Razak dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun sahaja. Okey, aku tak nak komen lebih. Aku nak bagi tahu ini adalah kemenangan besar ataupun kelegaan untuk penyokong-penyokong bosku di luar sana. Jadi kepada rakan-rakan aku yang tengok video ni, follower-follower aku, okey, followers aku yang mungkin penyokong bosku, tahniah, bergembiralah anda semua. Okey. Jadi aku nak tanya kepada penyokong-penyokong lain, parti-parti lain, Pakatan Harapan dan juga parti-parti lain, apa komen anda? Boleh komen dekat video ni, tak ada masalah. Kita sama-sama bincangkan. Aku nak dengar respon dan juga reaksi daripada rakan-rakan media sosial. Okay, jom kita bincang. Apa pandangan anda semua mengenai pengurangan denda dan juga pengurangan penjara terhadap Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak? Jom kita bincang. Okey geng, selepas keluarnya kenyataan kata Najib akan dibebaskan 2028, Najib denda dia dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Apa semua, Allahu Akbar. Serangan demi serangan ni yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Wilayah pun kena, Dr. Zaliha pun kena. Allah, gila-gila ni yang kena daripada Syed UMNO, kena daripada Syed Parti Muda desak Dr. Zaliha letak jawatan, kena daripada side daripada side katanya penyokong Pakatan Harapan pun kecewa disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni membantu untuk nak membebaskan Najib Razak. Kata, ya Allah Rabbi, yang bawa usul, contohlah kita nak bincang daripada segi mudah, yang bawa nama siapa dia? Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Undang-Undang Azalina daripada UMNO. Mereka yang usulkan petition. Mereka yang bawa serah kepada lembaga pengampunan. Dan perlulah melalui Dr. Zaliha sebab Dr. Zaliha Menteri Wilayah. So, Dr. Zaliha pun teruskan. Apa nak bagi nama? Nama siapa-siapa dia saja yang duduk di dalam penjara hari ini, bolehlah bawa
serah kepada lembaga pengampunan akan berbincang dengan Yang di-Pertuan Agong, dan yang akan buat keputusan yang sebenar-benarnya adalah Yang di-Pertuan Agong. Bukannya Dr. Zaliha, bukannya Anwar Ibrahim, bukan Zahid Hamidi, bukan siapa-siapa. Tak boleh buat keputusan. Hanya Yang di-Pertuan Agong. Jadi, kita dengar untuk video yang ketiga, Wan Abdul Hadi ni agak bengang dengan beberapa orang kenyataan yang dikeluarkan. Aku akan bawa pula ni respon terhadap Wan Abdul Hadi ni, memang dia bengang, dan dia bawa pula kenyataan daripada Parti Muda. Jadi jom sama-sama kita dengar dulu respon selepas kenyataan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengampunan soal Najib Razak. Jom sama-sama kita dengar. Ni dah ramai dah. Dah mula dah penyokong-penyokong Najib ni mula serang kerajaan, mula serang Anwar Ibrahim ni. Tengok dia dah mula dah. Aku nak tanyalah puak engkau ni. Puak engkau ni nak apa lagi sebenarnya? Aku ni bukan nak cari pasal dengan penyokong Najib. Kita ada niat nak start war dengan penyokong Najib. Tapi kalau lepas ni, kau orang semua ni masih lagi nak tekan kerajaan, masih lagi nak bising, masih lagi nak tekan Anwar Ibrahim tu, nak kata Anwar ni tak nak tolong Najib pun. Anwar ni tak ada niat nak tolong Najib pun. Aku tak tahu nak kata apa lagi dah. Terutama sekali ni kepada ni Ketua Pemuda UMNO ni. Ni apa nama dia? Akmal Saleh ni. Saudara Akmal Saleh. Sudah-sudahlah berkokok pasal Najib lepas ni. Sudah. Tak payah nak berkokok nama Najib lagi dah. Anwar dan PH ni dah kompromi habis-habisan dah demi Najib. Kita dah gadai prinsip dah. Kita dah gadai habis. Dah gadai semua dah untuk Najib. Move on. Stoplah jual nama Najib siang malam. Stop. Stop serang kerajaan itu ni tak nak tolong apa benda. Tak payah. Stoplah tuduh kerajaan tak nak tolong Najib. Tak payah. Untuk penyokong-penyokong UMNO tu, utama sekali ni penyokong bosku ni dah boleh stop dah buat perangai boykot kerajaan tu, boykot sini, boykot sana. Tak payah. Sudahlah buat perangai macam tu. Kerajaan hari ni Anwar Ibrahim dah tolong sehabis baik dah. Masa untuk kita semua ni kembali rapatkan soft. Tak payah boykot, tak payah. Kau orang nak apa lagi? Apa lagi yang kau semua ni nak? Masih lagi tak puas hati dengan kerajaan lagi, tak puas hati dengan Anwar Ibrahim lagi. Dah dapat diskaun 50%. Diskaun 50% dah. Kau tak puas hati lagi. Yang kena tanggung maki hamun ni yang kena tanggung maki hamun rakyat hari ni Anwar Ibrahim tau. Kau orang pula nak demand lebih-lebih lagi. Kenapa? Ini bukan aku nak start bergaduh dengan penyokong UMNO ke, bukan. Aku tak ada masalah dengan penyokong UMNO. Kita hormat keputusan hari ni. Tapi kau orang semua masih lagi nak serang Anwar Ibrahim, masih lagi nak bawa naratif yang Anwar ni tak nak tolong Najib pun. Kau orang masih lagi nak buat perangai. Kalau ada PRK tak nak keluar mengundi, nak boykot calon UMNO, nak boykot calon PH, nak boykot semua calon daripada kerajaan perpaduan, semata-mata kau tak puas hati dengan kes Najib. Hari ni dah keluar. Hari ni dah dapat. Hari ni Najib dah dapat keputusan dia. 50% off. Diskaun 50%. Dah dikurangkan dah hukuman dia. Apa lagi kau orang semua nak? Bagi tahu aku. Apa lagi kau orang semua tak puas hati lagi dengan kerajaan hari ni? Apa lagi? Jadi aku nak abang pergi ke hampa kan. Ni puak-puak, bukan aku nak kata ini hakikat daripada Barisan Nasional. Yang seperti mana yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam. Mereka ni yang kononnya penyokong tegar Najib Razak. Hampa hanya keluarkan kenyataan, keluarkan video, keluarkan membela Najib waktu bermusim saja. Bukannya konsisten, bukannya setiap hari macam bersuara, menyampaikan video kepada Yang di-Pertuan Agong. Bukannya setiap hari bersuara. Seperti mana Lokman Adam pun dia dah cakap. Hanya dia seorang je setiap malam dia buat live menceritakan soal Najib Razak, jasa-jasa Najib Razak. Walaupun kita tahu dia ada kes mencuri apa semua, tapi setiap hari menceritakan soal Najib, konsisten duk keluarkan video, buat live. Hampa bukan aku nak katalah, hampa semua bermusim-musim saja. Bukan setiap hari pun hampa duk keluarkan video. Bermusim-musim. Sekarang ni contohlah tiba-tiba Lembaga Pengampunan keluarkan kenyataan. Depa lah contoh. Kononnya hampa lah yang terpaling membela Najib Razak. Musim ni lah nanti tengah bulan 1 ni, tengah bulan 2 lupa lah. Kan? Mai bulan 3 lupa lah Najib Razak. Hujung tahun pula ataupun Najib Razak nanti masuk ke dalam berita ke apa. Waktu tu lah hampa terpaling membela Najib. Apa jenis pemikiran lah hampa. Kan? Ikut saluran. Keluarkan kenyataan. Ajak makcik-makcik maklum-maklum. Buat live, buat video. Membela Najib Razak. Supaya video tu sampai kepada yang di-Pertuan Agong. Dan minta hujung tahun ini dibincangkan pula, hantar petition kepada Yang di-Pertuan Agong sekali lagi untuk Sultan Johor kali ini. Buktikan, tunjuk. Bukannya setakat seorang dua orang. Jadi nak buat video membela Najib. Nak ni memang merayu kepada Yang di-Pertuan Agong, bebas Najib. Bukan, takkan Lokman Adam ya.
Hampa yang duk buat konten tak apa-apa apa semua cakap. Jadi aku nak bawa hampa untuk video yang ketiga. So aku nak bawa dengan hampa ni kenyataan yang dikeluarkan oleh parti muda ni. Parti muda ni memang melampau lebih juga. Hang tu pembangkang yang tak ada kena mengena, tak ada langsung orang panggil pengaruh terhadap parti hang. Tak tahu cakap jom kita dengar Aku pun serabut juga lah dengan Syed Saddiq ni. Kenapa muda tak berani sebut nama yang di-Pertuan Agong dalam isu ni? Okey, macam biasa, seperti yang dijangkakan. Parti yang paling awal sekali buat keluar satu kenyataan media adalah parti muda. Mereka paling awal sekali. Bila ada apa-apa melibatkan kerajaan, mereka tak boleh tunggu lama. Mereka akan keluarkan kenyataan media segera. Segera yang boleh. Syed Saddiq punya parti ni memang biasa macam tu. Hari ni mereka mendesak supaya Dr. Zaliha untuk dipecat. Konon-kononnya Dr. Zaliha ni gagal. Tapi aku nak tanya kau. Aku nak tanya korang ni muda. Aku nak tanya muda. Kenapa dalam kenyataan media ni korang semua tak berani sebut nama yang di-Pertuan Agong? Kenapa korang hanya sebut nama Datuk Seri Zahid Hamidi, korang sebut Perdana Menteri, korang sebut Dr. Zaliha? Kenapa korang tak sebut nama yang di-Pertuan Agong sekali? Sedangkan dalam Perlembagaan Persekutuan kita sebut dengan jelas. Perkara 42 kuasa pengampunan dalam Perlembagaan Persekutuan kita sebut jelas. Okay? YDPA yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa yang besar, mempunyai kuasa mutlak, berkuasa penuh untuk memberi ampun, menunda hukum, lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah persekutuan Labuan dan juga Putrajaya. Sebut jelas dalam kita punya Perlembagaan Persekutuan. Maknanya apa? Maknanya dalam isu pengampunan ni, kuasa yang paling besar sekali, kuasa yang paling tinggi sekali berada di tangan yang di-Pertuan Agong. Jadi aku nak tanya ni, budak-budak muda ni, parti-parti muda ni, aku nak tanya korang semua sekarang. Kenapa dalam kenyataan media yang korang siarkan tu, korang tak sebut nama yang di-Pertuan Agong? Kenapa korang semua hanya berani sebut nama Dr. Zaliha? Kenapa korang semua hanya berani mention hipokrit nama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri PH? Kenapa muda tak berani sebut siapa sebenarnya dalam isu ni duduk paling tinggi sekali? Okay? Individu mana sekali? Kuasa siapa yang paling besar dalam isu ni? Kenapa muda tak berani nak sebut nama? Tak berani sebut nama yang di-Pertuan Agong dalam isu ni? Kenapa muda hanya tembak menteri-menteri PH, Kerajaan Perpaduan dan juga Perdana Menteri? Aku nak tanya korang semua sekarang, ni muda ni. Okay, aku capa korang semua jawab soalan aku ni. Itulah, jawablah wahai parti muda. Kan? Jawablah. Hampa ni aku cerita dah, lo ni model hampa dah tak ada hujah hampa nak hentam. Jadi ada point je, ada point daripada segi pengampunan Najib ni. Oh, pecat, desak letak jawatan, desak itu, desak ini. Inilah. Kan? Sedangkan yang last akan buat keputusan terhadap sesiapa saja yang masuk ke dalam penjara, yang dipenjarakan, orang last yang akan buat keputusan adalah yang di-Pertuan Agong, wahai Syed Saddiq. Jangan terlalu hipokrit, jangan terlalu teruk sangat pemikiran. Hang menjatuhkan dan juga sebab hang bawa imej orang-orang muda. Hang bawa seperti mana parti PAS bawa imej Islam tapi tak perjuangkan Islam pun. Macam hang, kononnya hang lah tur paling muda dan hang takkan tua. Dan Syed Saddiq pun tak akan tua. Dia akan masuk ke dalam penjara kemungkinan nanti. Apabila rayuan ditolak ke bla-bla semua. Okay, waktu tu dia akan lalui lah macam-macam sekeliling dia ni. Yang Aisyah punya tu, ke adun dekat Johor tu. Waktu tu mulalah dia usul ni, minta lah lembaga pengampunan ampunkan Syed Saddiq ni bekas menteri. Baru dia rasa, baru dia akan lalui. Kan? Hang tak payah duk nak sembang macam hang tu hebat sangat lah. Oh bukan main kalau hang tengok video-video Syed Saddiq. Ambil akta tu letak sini, ambil gambar shop dekat depan video dah. Padahal cakap pun tak ada fakta agak. Sama macam baru ni isu pencen, hang buat video tapi bertentangan dengan ucapan Anwar Ibrahim. Sedangkan nak buat apa pun semua dalam sidang parlimen. Memanglah ada akta pencen untuk penjawat awam dan ada akta pencen untuk ahli parlimen dan juga adun. Ya, kalau adun di bawah kerajaan negeri, bukan di bawah kerajaan persekutuan. Jadi tak apalah, kita bawa untuk video yang ketiga ni, video yang terakhir ni, soal kalau
akulah kan. Jadi Anwar Ibrahim, hang pernah buat kat aku buat kat hang balik. Kalau akulah, kalau diri aku, tapi sebab tu orang kata Anwar Ibrahim ni pemaaf tahap dewa tau. Tak apalah, jomlah kita dengar. Last kali aku akan bagi ulasan untuk yang tak akhir. Jom sama-sama kita dengar. Kalau aku jadi Anwar Ibrahim, baik aku minta Najib untuk kekal dalam penjara lama lagi. Sebab apa? Sebab Najib yang sumbat aku dalam penjara. Okey, baik. Aku tengok keadaan semasa hari ni. Bukan setakat penyokong-penyokong Najib. Bukan setakat penyokong-penyokong bosku yang duk serang Anwar daripada tadi. Rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan pun dah mula serang Anwar dah. Tak berhenti serang Anwar ni. Ada yang duk balun Anwar ni, kata Anwar dah gadai prinsip. Pertama sekali aku nak pesan. Pertama sekali aku nak ingatkan balik. Keputusan pengampunan ni adalah hak istimewa yang di-Pertuan Agong. Yes. Manusia bernama Anwar Ibrahim tu tak ada kuasa nak tentukan Najib bebas ke, Najib dapat diskaun ke, Najib apa benda ke, tak ada. Cuba fikir logik kat sini. Kalau aku jadi Anwar Ibrahim, baik aku minta Najib untuk kekal dalam penjara lama lagi. Sebab apa? Sebab Najib yang sumbat aku dalam penjara 2 kali. Okay, aku tak rasalah keputusan pasal Najib ni, apa yang berlaku dekat Najib sekarang ni, bagi apa-apa kesan kepada jihad kita semua melawan rasuah. Jihad kita berperang dengan rasuah. Tak ada. Penting untuk kita faham dekat sini. Keputusan Najib bersalah tetap tak berubah. Najib masih lagi bersalah. Cuma dia dapat diskaun. Dia diberi diskaun. Itu saja. Dia cerita lain kalau Najib, okay, semua kesalahan Najib tu dibatalkan. Itu semua cerita lain. Semua tuduhan sebelum ni gugur. Itu cerita lain. Okay, tapi Najib masih lagi dihukum atas kesalahan dia merompak wang negara ni. Jadi tak timbul soal pesalah tak dihukum ataupun Datuk Seri Anwar menggadaikan prinsip dia. Tak ada. Tak timbul isu tu. Okay? Walaupun macam biasalah. Aku tengok walaupun lagi ni ramai yang duk menyamar jadi penyokong UMNO. Semata-mata nak hasut supaya UMNO ditinggalkan Pakatan Harapan. Konon-kononnya Datuk Seri Anwar ni tak dapat bebaskan Najib dah. Baik Najib, baik Anwar ni, baik UMNO tinggalkan PH. Walaupun ni dia bukan kisah pasal Najib sangat pun. Dia orang ni nak tumbangkan kerajaan sahaja. Motif dia orang buat semua benda ni, motif dia orang pertahankan Najib sangat hari ni sebab nak tengok dia orang nak laga-lagakan UMNO dan PH. Itu sahaja. Tak payah tertipu dengan walaupun ni. Kita lama buat kerja macam ni, kita faham. Kita tahu ni permainan walaupun ni macam mana. Tujuan utama puak-puak walaupun ni, depa duk berlakon kononnya depa lah terpaling membela Najib. Orang terkedepan. Supaya mereka nak runtuhkan kerajaan ni dan mereka nak bawa UMNO, Barisan Nasional, piduk bersama dengan Perikatan Nasional dan tubuh kerajaan. Weh, siapa tak mau geng jadi kerajaan geng? Walaupun jalan pintu belakang ke, pintu atas, tembok atap ke, siapa tak mau geng? Kalau kena kat kita pun, kena kat Pakatan Harapan, ada peluang untuk nak pecahkan kerajaan, kemungkinan kita buat. Hanya di zaman Ismail Sabri, Ismail Sabri dia tahu. Pasal dia tahu memang kerajaan Pakatan Harapan boleh tebuk atap. Sebab tu Ismail Sabri buat rundingan, buat perjanjian, buat MOU supaya pembangkang waktu tu tak tumbangkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional waktu sebelum pilihan raya hari itu. Jadi dia pun akan gunakan modal-modal untuk nak hentam kerajaan. Dan kita pun kita tahu. Last kali terakhir Anwar Ibrahim masuk penjara, zaman siapa geng? Zaman siapa yang menjadi Perdana Menteri? Zaman siapa geng? Dan Anwar Ibrahim mendapat pengampunan penuh. Setelah berapa tahun Anwar Ibrahim duduk di dalam penjara? Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman bersalah penjara 5 tahun. Dan Anwar Ibrahim dah duduk di dalam penjara dah 4 tahun. Sepatut-patutnya lah kan. Memang Datin Seri Wan Azizah dah minta pengampunan. Setiap tahun dia duk minta pengampunan. Setiap tahun. Dan kebetulan Pakatan Harapan menang. Datin Seri Wan Azizah hantar surat sekali lagi kepada Yang di-Pertuan Agong tanpa lambat-lambat, terus Yang di-Pertuan Agong bagi pengampunan penuh, membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak balik rumah lagi, tak pergi Putrajaya lagi, tak ke mana-mana, terus pergi ke istana menghadap Yang di-Pertuan Agong dan berterima kasih. Sebab tu hubungan antara Kelantan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Mina Abang Pik Ampat memang padu. Memang sangat-sangat erat. Sewaktu arwah Tok Guru Nik Aziz lah ada. Dan apabila arwah Tok Guru Nik Aziz meninggal, pas dia berpecah dengan Pakatan Rakyat, mulalah antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Kelantan ni memang agak renggang. Tapi Yang di-Pertuan Agong masih lagi erat sampai sekarang. Yang baru-baru ni
Majlis Diraja baru ni, waktu yang di-Pertuan Agong yang baru dilantik buat sign persetujuan antara Raja-Raja Melayu. Kita boleh tengok. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jumpa ke semua Raja-Raja Melayu. Alhamdulillah, kita boleh tengok betapa eratnya antara Sultan Johor dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana ada satu-satu orang Perdana Menteri memegang baju, macam memegang lencana seorang yang di-Pertuan Agong yang baru jadi yang di-Pertuan Agong. Banyaklah respon, komen, dan paling orang tersentuh hati pelukan terakhir Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Sultan Pahang, Sultan Abdullah kan, bekas yang di-Pertuan Agong. Cuba boleh tengok dia wajah dia. Jadi asbab kecemburuan ni, perpaduan keeratan antara kerajaan dan juga yang di-Pertuan Agong. Sebab tu dia nak runtuhkan. Mereka akan guna saja segala isu, segala modal untuk nak menumbangkan kerajaan hari ini dan kerajaan baru yang tubuh daripada Perikatan Nasional. Itulah target-target mereka. Dan mereka ni, pas ni, aku nak abang pergi kat hampa. Aku selalu cakap. Sebab apa Allah tak izinkan mereka menang? Salah satu punca utama dia sebab Allah tak izin. Kenapa Allah tak izin? Sebab Allah tahu hati jiwa nurani kita. Allah tahu setiap, walaupun hang serban, hang mengaji, hang semayang, segalanya hang buat apa yang Allah perintahkan, hati kita semua orang berbeza-beza. Allah tahu keikhlasan hati seseorang manusia tu. Di dalam gabungan kah, di dalam kumpulan kah, di dalam parti kah. Alhamdulillah, aku boleh tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim pamit menjadi Perdana Menteri. Dah 1 tahun lebih dia menjadi Perdana Menteri. Gaji pun tak ambil, geng. Dia hanya ada gaji ahli parlimen dan allowance ahli parlimen dan peruntukan ahli parlimen. Itu saja yang dia ambil. Dan dia sebagai macam Perdana Menteri, of course lah dia ada peruntukan Perdana Menteri. Tapi untuk soal peruntukan dia tak boleh guna untuk diri dia. Itu adalah salah daripada segi undang-undang. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah warning kepada ahli-ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang, duit peruntukan jangan guna untuk diri sendiri. Kan? Dan untuk gaji Datuk Seri Anwar Ibrahim dia hanya ambil sebagai ahli parlimen saja. Kan? Yang lain dia tak ambil. Gaji Perdana Menteri ratus ribu, babe. Bukannya ribu-ribu, puluh-puluh ribu, ratus ribu. Itu tak masuk elang lagi kalau ikutkan. Tapi sebab tak ambil gaji, dia tak masuk elang apa semua. Alhamdulillah, sampai hari ni dia dapat berusaha walaupun sehari 2-3 tempat dia pergi, 3-4 tempat dia pergi, pelbagai aktiviti dia sibuk memikirkan soal nak membina negara. Walaupun cabaran demi cabaran, lebih ke cabaran yang sangat-sangat getir. Dunia sekarang ni tengah hadap. Dunia tengah hadap kan. Tapi itulah soal Najib ni, aku harap hampa tak perlu nak petikai teruk-teruk lah. Wahai puak-puak UMNO, aku kalau ikutkan Wan Abdul Hadi ni, dia ada buat video sampailah respon kepada Dr. Akmal. Sebab Dr. Akmal pun kenyataan dia pun memang agak melampau lah. Lepas tu Tony Pua pun keluarkan juga kenyataan apa semua. Jadi berlaku salah faham sikit apa semua. Jadi tak puas hati dengan DAP lah, apalah apa semua. Jadi berlakulah hentam sesama kerajaan. Lepas tu ada orang petikai pula lagi. Contohlah macam Tony Pua tu katanya daripada DAP, lepas tu keluarkan kenyataan. Lepas tu lagi pimpinan daripada macam DAP cakap itu pandangan peribadi. Jadi depa duk petikai pandangan peribadi. Semua orang pakat jawab, oh dia ni veteran lah, segala ucapan dia semua pandangan macam peribadi. Yes, kita tahu memang pandangan peribadi, tapi dia dulu ataupun puluhan tahun dia bawa image parti. Jadi kalau dia bercakap apa-apa pun, kalau otak kita fikir parti. Jadi bermasalah lah puak-puak ni. Tapi tak apalah, kita jumpa untuk video yang akan datang. Aku akan buat pula untuk video respon kepada Dr. Akmal. Sebab Dr. Akmal ni pada aku lah. Dia melebih sangat lah. Kalau hampa tanya aku lah, Dr. Akmal ni dia macam melebih sangat. Kan? Memang kalau betul-betul anak Najib dibebaskan, awak itu hang tak perlu bagi jadi 120 kursi, settle masalah. Hang tak perlu bergantung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, hampa tak perlu bergantung kepada Dr. Zaliha, hampa tak perlu bergantung pada siapa-siapa, hampa boleh direct tu weh. Tapi hampa dah 30 kursi. So hampa perlu fahamlah saluran-saluran tu. Tak payahlah duk hentam lebih sangat. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan mak ampak tuan. Assalamualaikum.